Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ila hadratin Nabi Muhammadin al-Mustafa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa ila alihi wa sahbihi ajma'in. وإلى حضرات جميع الأنبياء والمرسلين عليهم الصلاة والسلام وإلى حضرات جميع الأولياء والصالحين وجميع المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات وإلى حضرات آبائنا وأمهاتنا وأجدادنا وجداتنا وعشيرتنا ومعلمينا ومن لهم حقوق علينا شكر الله لهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. الحمد لله الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا وهو العزيز الغفور. والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. Amma ba'd. Yang dimuliakan Tuan Pengerusi dan adik-adik dan kuasa surau, yang berbahagia tuan-tuan imam, tuan-tuan bilal, tuan-tuan guru, para alim ulama tempatan, ustaz-ustaz, seterusnya tuan-tuan hadirin yang dirahmati Allah sekalian. Alhamdulillah, setinggi-tinggi kesyukuran kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Pada malam ini Allah pilih kita untuk berada di dalam majlis yang paling mulia, yaitu majlis ilmu. Kalau Allah tak pilih kita, kita mungkin berada di majlis-majlis yang lain yang tidak semestinya majlis mengingati Allah. Lebih lagi, perkara yang kita akan bicara ini adalah perkara-perkara yang akan berlaku pada diri kita. Benda ke tanda akan benda ini akan berlaku. Nah, yang pertama sekali kita akan mati. Lepas mati masuk dalam kubur. Dah masuk dalam kubur, tunggu masanya. Dunia ini nak dihancurkan. Habis sekali. Kemudian kita akan dibangkitkan dari kubur. Dari kubur kita akan dihalau daripada kubur sampai kepada mahsyar. Di padang mahsyar kita berbagai perkara yang berlaku itu, ya. Nah, ada hisab, ada timbang, ada meniti siratal mustaqim. Kalau berjaya kita akan diberi ganjaran yang baik, akan diberi syurga. Kalau tak berjaya kita akan disiksa, dapat neraka. Ini semua kita dah baca dulu ni. Ya, semua dah. Syurga dah baca, neraka dah baca, di padang mahsyar kita dah baca. Nah, kita cakap timbangan dah baca, hisab dah baca, pemberian kitab dah baca lah kan ni. Jadi malam ni kita sambung membaca ayat-ayat Al-Quran yang ada kaitan dengan hari kiamat, yang ada kaitan dengan hari kemudian. Ayat-ayat yang kita nak baca tu berbagai-bagai ayat. Ini semua cerita Al-Quran yang ada bersangkut paut dengan hari kiamat. Nah, untuk malam ni kita baca ayat atau surah yang dipanggil surah Al-Adiyat. Itu semua orang hafal surah ni. Dan juzul Amma.
Nama surahnya surah Al-Adiyat. Ya. Surah ini ada 12 ayat. Bukan. Berapa ayat? 14 ayat. Dia 11 ayat. 11 ayat. Yang nak kita baca ni 11 ayat. Ya, kita baca dulu nama surah. Apa nama surah ini? Bismillahirrahmanirrahim. Wal-'adiyati dhabha. Fal-muriyati qadha. Fal-mughirati subha. Fa'asarna bihi naq'a. Fawasatna bihi jam'a. Innal insana lirabbihi lakanud. Wa innahu ala dhalika lashahid. Wa innahu lihubbil khairi lashadid. Afala ya'lamu idza bu'sira ma fil qubur. Wa hussila ma fis sudur. Inna rabbahum yawma idzin la khabir. Sebelah ayat. Ini cerita tentang perjalanan kuda berlari. Kita tengok apa makna yang sini ya. Wal-'adiyati dhabha, artinya perhatikanlah. Yang berlari termengah-mengah. Apa yang berlari termengah-mengah? Apa yang berlari termengah-mengah? Kuda berlari termengah-mengah. Kuda tu artinya lari tu. Yang berlari termengah-mengah yaitu kuda tunggangan, kuda perang. Kemudian fal-muriyati qadha, tadi wal-'adiyati dhabha, fal-muriyati qadha artinya apa? Yang memercikkan api. Kaki kuda tadi ada ladang, kena kepada batu, mocik apinya, kena laju sangat. Yang memercikkan api di kukunya, pada kuku itu bila menyentuh batu-batu yang di musim panas, tapi di musim panas lah, berlaku dia tu, dia mocik-mocik kaki itu. Kerana apa? Kaki itu terantuk pada batu, keluar api. Batu tu kalau diketuk-ketuk, dia keluar api. Itu betul. Fal-muriyati qadha. Fal-mughirati subha. Itu tiga lagi dah. Yang menyerang di waktu subuh. Waktu perang waktu subuh. Ya. Panglima perang dulu, kalau perang waktu subuh. Lepas main subuh, terus perang. Subuh. Yang keempat, fa'asarna bihi naq'a. Fa'asarna bihi naq'a. Ada kalau ingat tu, baca betul. Yang keempat artinya apa? Yang menimbulkan debu, mengeluarkan debu. Bila di kaki itu kena pada jalan raya itu, debu tu berteberangan lah ya. Yang menimbulkan debu sekalipun masih subuh, walaupun subuh berdebu lagi. Pasal di hentak-hentak di kaki kuda tu. Itu yang keempat. Yang kelima, fawasatna bihi jam'a. Yang lantas menyerbu ke tengah-tengah pasukan musuh. Dia menyerang musuh tu. Ke tengah pasukan musuh tu. Kuda tu. Dan orang je lah di atasnya. Bukan seekor tu banyak. Tentera-tentera lah ya. Ramai. Terus yang menyerang musuh. Itu yang kelima. Yang keenam, dirabbihi innal insana dirabbihi lakanud. Baca betul. Innal dengar. Innal insana dua dengar. Innal insana dirabbihi lakanud. Lakanud ada perkara dia ya. Orang nak baca betul. Dengan langgar aja. Ni kadang-kadang kita dengar ni sakit telinga dengarnya. Main langgar aja. Yang dengar tak didengungkan. Yang kolok-kolok tak sebut kolok-kolok dan sebagainya. Main langgar, sakit telinga dengarnya. Baca Quran mesti ikut tajwidnya, mesti ikut hukumnya.
Jadi apa? Innal insana li rabbihi lakanud. Apa artinya Melayunya? Sesungguhnya manusia tak suka berterima kasih kepada Tuhannya. Banyak nikmat Tuhan bagi kepada kita, kita tak ada terima kasih pun, tak ada syukur. Banyak salah guna kan. Ada mata salah guna mata, ada telinga salah guna telinga, ada lidah salah guna lidah. Lari ngumpat bukan dengan lidah lah, pakai jari lah boleh ngumpat ya. Salah guna dah. Itu manusia ni tak bersyukur. Apakah dalam Quran wa qalilum min ibadiyas syakur, sedikit sekali daripada hamba-hamba yang syukur. Yang kena kan? Manusia ni banyak tak suka berterima kasih kepada Tuhannya. Jadi apa? Wa innahu ala dzalika lasyahid. Wa innahu ala dzalika lasyahid. Sesungguhnya manusia itu menyaksikan sendiri apa yang demikian itu. Nampak di Malaysia tu, kuda tu nampak, orang perang tu nampak, matahari dia nampak, udara tak nampak lah tapi terasa. Dia sedar, dia nampak. Sesungguhnya manusia itu menyaksikan sendiri akan yang demikian itu. Nampak kuda tu berlari, nampak api-api tu menyembah pada kaki kuda tu, nampak mereka menyerang musuh di tengah-tengah perbarisan tu. Yang ke-8, apa ayat yang ke-8? Wa innahu liqubbil khairi lasyadid. Wa innahu liqubbil khairi lasyadid. Dengar tu inna. Wa innahu liqubbil khairi lasyadid. Lasyadid. Ada kalah ya. Wa innahu liqubbil khairi lasyadid. Apa maknanya? Ia menjadikan bakhil kerana terlalu sayang kepada harta. Ada manusia-manusia yang bakhil, yang kedekut, yang tak kejerin, yang tak hidung masih bakhil. Tak nak infak kepada surau, tak nak infak kepada masjid, tak nak infak kepada mana-mana. Jangan jadi orang bakhil. Kerana bakhil itu musuh Allah. Allah tak suka kepada orang bakhil. Nanti kita uraikan insyaAllah ya. Jadi ada manusia yang bakhil. Bila tabung lalu je pejam macam. Dan lepas tabung tu baru buka balik macam. Ngomongin ya. Yang ke-8. Yang ke-9. Afala ya'lamu idza bu'sira ma fil qubur. Afala ya'lamu idza bu'sira ma fil qubur. Yang lainnya apa? Tidak mahu mengetahui bagaimana keadaannya bila dibongkar dari kubur. Esok bangkit dari kubur tak tahu macam keadaannya. Sempurna ke badannya, sempurna ke tak, matanya sempurna ke, telinganya sempurna, atau dibangkitkan seperti binatang yang perangai yang diamalkan dalam dunia. Jadi itu akan bangkit dari kubur. Tak ada orang mati terus saja. Semua akan bangkit dari kubur. Allah kabur dalam Quran. Summa innakum yawmal qiyamati tub'atsun. Kemudian di hari kiamat nanti kamu semua akan dibangkitkan. Everybody will rise up. Yang ke-9. Yang ke-10. Wa khussila ma fis sudur. Wa khussila ma fis sudur. Artinya yang dibukakan segala yang tersembunyi di dalam dada. Hari kubur dalam hari kiamat besok, apa yang dalam dada ini semua terbuka. Tak ada rahsia lagi dah. Di sisi Allah tak ada rahsia ni, buka semua. Di dalam dunia ni orang tak tahu. Kita buat jahat orang tak tahu. Kita ngambil minum ekor orang tak tahu. Tapi di akhirat semua akan ditunjuk. Faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah wa man ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Barang siapa buat kebaikan dalam dunia ini walaupun sebesar debu akan dilihatnya. Dan barang siapa buat kejahatan walaupun sebesar zarah akan dapat melihat. Dan dalam dada dan dalam hati pun dikeluarkan Allah Ta'ala. Yang tersembunyi semua keluar balik. Dan yang ke-11. Inna rabbahum bihim yawma idzin la khabir. Baca betul. Inna rabbahum bihim. Hum tu dia dengar ya.
Dengan bohong bihim aja. Inna rabbahum bihim yauma idzin. Itu jangan dengar. Nah, pada mem mati bayar jangan dengar. Itu mem mati yang berubah dengar. Cepat ya. Inna rabbahum bihim yauma idzil la khabirnya. Idzil. Lam tu za tu masuk dalam. Yauma idzil bukan yauma idzin ya. Ejanya zin tapi baca yauma idzil la khabir. Inna rabbahum bihim yauma idzil la khabir. Artinya apa? Sesungguhnya Tuhan amat mengetahui hal ehwal mereka di hari itu. Tak ada tersembunyi dengan Allah Ta'ala. Ini dia perkara yang ada sangkut dengan akhirat. Nah, Allah menyuruh manusia memikirkan segala nikmat pemberiannya yang amat banyak. Nikmat Allah itu tak terhingga banyaknya. Itu pun hanya 1% saja nikmat dalam dunia ni. Itu pun tak terkira. Apa kata Allah? Wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Sekiranya kamu nak hitung nikmat Allah ni, saya jaga terhitung oleh kamu. Nah, cuma kalau ada 1% dalam dunia ni, nikmat yang Allah bagi 100%. Lagi nikmat yang berapa? 99% lagi Allah sediakan di syurga. Esok 99% lagi Allah sediakan di syurga. Tahu? Sebetul tak kena? Itu nikmat syurga. Yang 1% pun tak terbilang ni kita banyak no? Terlalu banyak. Fikirkan nikmat tu. Nikmat mata, nikmat telinga, nikmat lidah boleh cakap, nikmat kaki boleh berjalan, nikmat perut boleh menerima makanan dan sebagainya. Banyak no nikmat kita. Allah menyuruh manusia memikirkan segala nikmat pemberiannya yang amat banyak. Di antara pemberian itu ialah berupakan kuda-kuda, tunggangan. Manusia saja yang ada tunggangan. Makhluk lain tak ada. Nah, gajah tak ada tunggangan, malahan gajah saja di tunggangan. Dia tak ada naik apa-apa. Kecuali ditarik, dia naik kereta api, naik ada. Nah, karena manusia itu makhluk yang diistimewakan oleh Allah Ta'ala. Jadi dia jadi tunggangan. Di antara tunggangannya ada pada manusia ialah kuda. Kuda-kuda tunggangan yang mereka menggunakan di dalam perang. Dulu perang pakai kuda, pakai pedang, pakai tombak, pakai panah, pakai lembing ya. Nah, sekarang perang pakai apa? Pakai roket, pakai kobang, bom aja. Mati aja. Ya, tengok di Gaza lebih 8,000 kanak-kanak yang tak berdosa mati di bom oleh orang Israel. Ini sekarang ya. Zaman dulu nak perang pakai kuda, pakai pedang, pakai panah dan sebagainya. Jadi macam tu tunggangan yang mereka pergunakan dalam perang menghadapi musuh-musuh mereka. Dengan larinya yang cepat, kuda itu lari laju. Sehingga mengeluarkan api dan debu. Tengok kepada kakinya. Pocik bunga-bunga api. Menyerang musuh-musuh secepat kilat. Pantas kuda tu. Orang pun pantas juga menyerang musuh sebab kilat. Macam kilat cocok pun sampai. Untuk mempertahankan keselamatan mereka dari serangan musuh-musuh mereka. Jadi sebelum musuh menyerang, dia menyerang dulu. Dan Allah berkata kepada mereka, harta benda dan rezeki yang banyak Allah berikan. Dia berkata Allah berikan kepada mereka harta benda yang rezeki dan rezeki yang banyak. Kuda yang banyak, emas yang banyak, berlian yang banyak, duit yang banyak, ya. Macam-macam ada kata. Jadi apa? Tokah yang banyak, beras yang banyak. Walaupun sudah tak ada beras sekarang ni, banyak dia. Artinya rezeki yang banyak. Ini jamin Allah jamin ni. Tetapi mereka lupa nak berterima kasih kepada Allah. Lupa nak katakan Alhamdulillah. Banyak manusia lupa tu. Tetapi mereka lupa berterima kasih kepada Allah kerana kecintaan kepada harta dan yang diberikan Allah. Cinta penuh pada harta tu. Sayang dengan harta. Itu yang jadi kekeh tu. Kerana jadi kekeh tu, kerana sayang penuh dengan harta. Tak nak lekang harta tu.
Tak nak hilang dari simpanannya. Itu yang jadi bakhil tak kejalin. Sampai benda yang wajib tak nak beli. Jadi mereka menjadi bakhil. Kerana itu jadi bakhil. Tidak mahu mempergunakan harta itu untuk membela agama Allah. Berusaha untuk membela agama Allah, nak menjalankan kewajipan dia sebagai hamba Allah, tak mampu, tak nak. Kerana takut harta hilang, takut habis harta. Itu yang banyak orang tak nak pergi haji tu, tak mengambil duit. Kerana nak pergi haji sekarang ni bukan 8,000 dah, bukan 10,000 duit dah, berapa? Belas-belas ribu dah. Ada yang 30,000 ada. Itu tak nak mengeluarkan harta. Sayang dengan harta. Seolah-olah harta itu disimpan sampai hari kiamat. Dia seolah-olah dia bersama dengan harta itu tak laksanakan. Padahal dia mati, harta tinggal. Tak ada apa guna. Dia mati tinggal harta tu. Yang untung waris saja. Apa bedanya? Itu kasih ke harta tu. Dan kasih ke harta itu kepala segala kejahatan. Itu jadi bakhil tu. Tetapi mereka lupa berterima kasih kepada Allah kerana kecintaan kepada harta yang diberikan Allah kepada harta itu Allah yang punya. Dia kerkut. Mereka menjadi bakhil, tidak mahu mempergunakan harta itu untuk membela agama Allah. Mereka lupa bahawa nanti mereka akan dibongkar dari kubur-kubur. Semua kubur-kubur akan bangkit dari kubur, akan dihidupkan kembali, akan dibongkar pula segala kejahatan-kejahatan yang mereka sembunyikan dalam dunia ini. Disembunyi, orang tak tahu, orang tak nampak. Tapi di akhirat itu semua akan dinyatakan oleh Allah SWT. Tak ada sembunyi lagi, terus saja. Tidak ada satu rahsia pun yang tak akan dibongkar oleh Allah, kerana Allah mengetahui seluruh rahsia atau isi dada manusia. Allah tahu yang nyata dan juga yang gaib. Alimul ghaib wa syahadah. Allah tahu yang gaib dan juga yang nyata. Semua Allah tahu. Tak ada satu pun yang terpinggir dari Allah SWT. Semua Allah tahu mereka. Yang gaib Allah tahu, yang nyata Allah tahu. Semua terbongkar rahsia itu. Esok tak ada apa? Tak dapat nak apakan rahsia itu. Tak dapat nak disimpan. Kerana semua dibongkar oleh Allah SWT. Nampak tu. Semua akan nampak. Apa yang kita buat semua akan nampak. Si kita akan nampak, orang lain akan nampak. Esok di akhirat ada biodata secara besar-besaran. Biodata kita ni seorang-seorang. Sekarang dijemput Haji Ibrahim untuk menayangkan biodata dia. Nampak gambar Haji Ibrahim. Mula-mula daripada dia aktif balik, start dia aktif balik sampai dia mati. Setiap inci tu ada di gambar satu. Nah, semua nampak. Dia ambil nombor ekor nampak. Dia berjudi nampak. Dia minum arak nampak. Dia berzina nampak. Itu yang dalam hati dia nampak, dalam hati dia. Dia fikir apa nampak semua tu. Tapi lari. Yang nampak tu semua manusia dalam dunia ni punyalah malu besok di hadapan Allah SWT. Habis gugur daging-daging muka. Habis tinggal tulang tu. Kerana terlalu malu. Jadi ke mana nak lari? Semua akan diperlihatkan oleh Allah Ta'ala. Tadi saya bacakan ayatnya. Faman ya'mal misqala dzarratin khairan yarah. Barang siapa melakukan kebajikan walaupun sebesar zarah akan diperlihatkannya. Sebab itu kita kena buat yang baik-baik je. Kalau buat yang baik-baik akan dinampak oleh Allah Ta'ala. Semayang tu ada. Kita semayang kejap ni ada. Dia ngaji kejap ni ada. Dia baca Quran ada. Dia zikir ada. Dia sedekah ada. Semua nampak tu. Faman ya'mal misqala dzarratin khairan yarah. Siapa buat kebajikan walaupun sebesar zarah akan dapat diperlihat kembali. Semua orang nampak. Dia nampak. Manusia-manusia lain seorang-seorang tu tahu. Seorang-seorang. Wa man ya'mal misqala dzarratin syarran yarah. Barang siapa melakukan kejahatan walaupun sebesar zarah, dia akan dapat melihat kembali. Jadi sebab itu tuan-tuan,
Kalau kita buat baik itu bagus lah. Nah, kita baik itu betul ditimbang. Bagus lah. Tapi kalau buat jahat, sebab itu tuan-tuan, siapa yang pernah melakukan kejahatan, ada tak jalan penyelesaiannya? Ada tak jalan keluarnya? Bertaubat. Jalan keluarnya taubat daripada Allah. Masih ada harapan lagi. Tak ada terlambat kita nak taubat. Ada jalan keluar dia. Allah perintahkan kita supaya taubat. Nah, ya ayyuhallazina amanu tubu ila Allahi taubatan nasuha. Asa rabbukum an yukaffiru ankum sayyi'atikum wa yudkhilakum jannatin tajri min tahtiha al-anhar. Yawma la yuhdillahu allazina amanu Yawma la yuhdil allazina amanu ma'a nurum yas'a baina aydihim wa bi'aymanihim yaquluna rabbana atmim lana nurana waghfir lana innaka ala kulli syai'in qadir. Nah, itu ayat menyeru kita supaya taubat. Nah, wahai orang-orang yang beriman, taubatlah kamu kepada Allah dengan sebenar-benar taubat. Benar-benar taubat. Nama taubat apa? Nasuha. Taubat nasuha. Mudah-mudahan Tuhan kamu akan memaafkan segala kesalahan-kesalahan kamu. Nah, udah maaf salah, mana lagi? Dia akan memasukkan kamu dalam surga yang mengalir di bawahnya beberapa sungai. Nah, pada hari yang tidak ada dihina, orang yang bersama dengan Rasul itu, yaumala yuhzillahu allazina amanu ma'. Nah, siapa yang bersama dengan Rasul tidak akan dihina oleh Allah di akhirat. Nuruhum yas'a baina aydihim wa bi aymanihim. Ada cahaya daripada apa? Dari depan, dari belakang, keliling dia ada cahaya. Gimana? Yaquluna rabbana atmim lana nurana. Mereka berkata, wahai Tuhan kami, sempurnakanlah cahaya kami. Nah, innaka la tukhiful mi'ad. Sesungguhnya kamu di atas satu, semua berkuasa ya. Innaka la tukhiful mi'ad. Kamu tak pernah memungkiri janji. Ada itu janji Allah. Suruh taubat. Sebab itu ada sifat mahmudah yang dipanggil taubat. Yang pertama sekali taubat, sifat mahmudah dan suruh kita taubat. Bila taubat, Allah delete dan segala kejahatan kita tu. Nah, bila jahat, taubat, tak ada lagi jadi jahat. Jadi baik, masuk syurga. Dia masuk syurga kerana ngambil nombor ekor. Tapi syarat taubat. Dia nak masuk syurga, tanya mereka, kenapa kamu masuk syurga? Aku tu ambil nombor ekor. Setiap minggu ambil nombor ekor, 5944. Tahu mana 5944? Ada tu. 5944. Setiap minggu ambil. Artinya kita mereka takkan ambil nombor ekor masuk syurga. Betul-betul okey lah. Aku dah taubat. Dia kan masuk. Itu fadilat bagi orang yang taubat ya. Jadi sebab itu disuruh kita taubat. Lepas mayang tu, taubatlah. Astaghfirullahaladzim. Bayangkan dosa-dosa yang telah kita lakukan. Alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Ya, taubat itu. Mudah-mudahan Allah ampunkan dosa-dosa kita. Bila ampun dosa, bila timbang tu, tak ada dosa. Yang ada apa? Pahala ada. Ada. Wa husila ma fi sudur. Dia akan mengeluarkan apa saja yang dalam dada dia itu dikeluarkan oleh Allah. Yang dalam hati dia pun dikeluarkan oleh Allah Taala ya. Mari dia. Tetapi mereka lupa berterima kasih kepada Allah kerana kecintaan kepada harta yang diberikan oleh Allah. Mereka menjadi bakhil, tidak mahu mempergunakan harta itu untuk membela agama Allah. Mereka lupa bahawa nanti mereka akan dibongkar dari kubur-kuburnya akan dibongkar, akan dihidupkan kembali, akan dibongkar pula segala kejahatan-kejahatan mereka. Kalau tak khabar dibongkar segala kejahatan-kejahatan yang mereka sembunyikan. Tidak ada satu rahsia pun yang tak akan dibongkar oleh Allah, kerana Allah mengetahui seluruh rahsia.
Rahsia ataupun isi dada manusia, semua Allah tahu. Semua manusia kaya yang bakhil, yang bakhil dia, yang kerkut, yang tak kejerit, yang tak masih, terpengaruh besar dengan ayat-ayat surah yang pendek-pendek ini. Yang bakhil itu terpengaruh sehingga lenyaplah kebakhilan mereka. Kalau kita terpengaruh dengan ayat ini, hilanglah kebakhilan mereka. Jadi kita orang yang pemurah. Orang pemurah apa kata Nabi? As-saqiyyu qaribun minallah, qaribun minan nas, qaribun minal jannah, wa ba'idun minan nar. Orang yang pemurah hampir dengan Allah, dekat dengan Allah, dekat dengan manusia. Manusia bersuka dengan orang pemurah. Semua orang kawan dengan dia kalau dia pemurah. Hampir dengan manusia, hampir dengan syurga. Senang masuk syurga kalau dia pemurah. Jadi hampir dengan syurga, jauh daripada neraka. Wa ba'idun minan nar. Dengar hadis tadi. Sekali lagi. As-saqiyyu yang pemurah, qaribun minallah, hampir dengan rahmat Allah. Qaribun minan nas, hampir dengan manusia. Qaribun minal jannah, senang masuk syurga. Wa ba'idun minan nar, dan jauh daripada neraka. Lawan pemurah apa? Bakhil, sampai nak jadi bakhil. Bakhil pula ada kenyataan dari Nabi juga. Wal bakhilu, dan orang yang bakhil itu ba'idun minallah, jauh dari rahmat Allah. Allah tak pandang dengan pandangan rahmat. Allah pandang dengan pandangan murka. Ba'idun minan nas, jauh dari manusia. Tidak sampai nak kawan orang bakhil. Ba'idun minan nar, ba'idun minal jannah, jauh daripada syurga. Kalau jauh dari syurga, qaribun minan nar, dekat dengan neraka. Jadi jangan jadi bakhil. Gunakan harta itu di jalan Allah untuk apa? Untuk meninggikan meninggikan kalimah Allah. Li takuna kalimatullah hiyal mulia. Agar kalimah Allah itu mulia di atas bumi itu. Gunakan harta. Zakat lah, itu gunakan harta. Haji lah, berjuang lah, infak lah, mana orang yang perlukan apa sumbangan disumbang. Tidak nanti jadi bakhil. Orang bakhil jauh dari rahmat Allah. Tidak ada satu rahsia pun yang tak akan dibongkar oleh Allah, kerana Allah mengetahui seluruh rahsia atau yang di dada manusia, atau isi dada manusia. Semua manusia kaya yang bakhil terpengaruh besar dengan ayat-ayat surah yang pendek-pendek ini. Ayat itu surah pendek ya. Sehingga lenyaplah kebakhilan mereka, jadi mereka orang yang pemurah. Mereka pergunakan seluruh harta kekayaan yang mereka peroleh untuk membela agama Allah. Sebab tu sahabat dulu bila minta sumbangan untuk perang Tabuk, berapa sumbangan mereka? Abu Bakar semua hartanya, semua harta yang disumbang jalan Allah. Semua sekali. Ditanya Rasulullah, apa yang ada pada kamu lagi wahai Abu Bakar? Jawab dia Abu Bakar, memadailah Allah dan Rasul. Cukuplah Allah Rasul dah cukup. Umar separuh dari hartanya disumbang jalan Allah. Osman 1/3 dari harta yang disumbang jalan Allah. Cuma Ali tak ada apa dia disumbang, kerana dia pakuk ganda, apa tak ada. Tapi dia menyumbangkan tenaga dia, menyumbangkan masanya, menyumbangkan ilmunya di jalan Allah. Mereka tak ada bakhil. Itu sahabat-sahabat dulu. Kita kalau tabung tu berapa bagi? Cari duit yang kecil. Duit lepas bagi duit api yang warna kuning. Itu dah ada bangga benar tu. Saya kan bukan tentuan dah ya. Saya yang jadi orang itu. Jangan yang jadi bakhil. Baik, sikit lagi. Semua manusia kaya yang bakhil terpengaruh dengan ya. Bangsa Arab bagaimana juga tak tadi kita tadi. Semua manusia kaya yang bakhil terpengaruh besar dengan ayat-ayat yang pendek ini, sehingga lenyaplah kebakhilan mereka. Mereka mempergunakan seluruh harta
kekayaan yang mereka peroleh untuk membela agama Allah. Bagaimana juga melaratnya mereka, bahkan ada yang di antara mereka itu bersama anak isterinya tidak dapat makan. 2 sampai 3 hari tak makan, tapi duit sumbang jalan Allah juga. Masih sanggup memberikan sebahagian makanan yang mereka terdapat kepada orang-orang yang lebih lapar dari atau melarat. Macam Ali, apa itu? Sayyidina Ali itu apa kerana apa tak ada tahu. Tapi dia umurah awalnya. Pada satu hari dia puasa. Puasa dia beli bawa makanan, nak buka puasa dalam, nak balik. Dan dalam perjalanan jumpa dengan seorang. Jumpa dengan seorang anak yatim. Minta ke dia, tolonglah pakcik, saya ni belum dah 2-3 hari tak makan lagi. Datang Ali bagi. Esoknya puasa lagi. Dekat nak buka, dia pun beli makanan untuk buka puasa. Dalam jalan nak balik, jumpa pula dengan seorang orang miskin, orang fakir miskin. Minta juga, tolonglah saudara, saya ni belum makan, 4-3 hari tak makan. Datang hadis, bagi kepada dia. 2 hari tu ni, dia puasa tu. Kali esok tu puasa lagi. Dia puasa lagi. Kali orang tengok apa tadi, dia pun puasa. Dekat nak buka, dia pun beli orang makanan. Bila makanan, jumpa pula dengan seorang musafir. Jumpa dengan seorang musafir. Dia pun minta makanan. Aku dah berjalan jauh-jauh ni, tak ada benda nak makan. Minta datang Ali bagi juga. Itulah. Esoknya Rasulullah senyum je tengok Ali. Kenapa? Rupanya dia datang wahyu kepada baginda. Itu yang Allah puji Ali tu. Itu ayat ni tunjuk kepada Ali tu. Wa yut'imuna at-ta'ama 'ala hubbihi miskinan wa yatiman wa asira. Itu tunjuk kepada Ali tu. Wa yut'imuna at-ta'ama 'ala hubbihi miskinan wa yatiman wa asira. Dan makanan yang dia kasihi, dia nak buka puasa tu, dihadiahkannya kepada seorang miskin, dihadiahkan kepada seorang anak yatim, dan dihadiahkan kepada seorang musafir. Itu dia. Itu ayat 7 kepada Ali tu. Padahal dia apa kerana? Kalau kita lalu buat apa tu? Duit ada RM2, orang minta RM2, lalu bagi ya? Kalau lalu pun obat ya. Okey. Itu cerita Buang Hadiah tu ya. Bangsa Arab, pengikut Rasulullah menjadi satu bangsa yang amat suka menolong. Itu orang Arab. Tapi yang beriman Rasulullah ya, yang ikut Rasulullah tu, yang pengikut Rasul tu, sahabat-sahabat, menjadi satu bangsa yang amat suka menolong, sekalipun mereka sendiri yang sebenarnya dalam keadaan melarat. Yang tengah melarat kita suka tolong juga. Mendarat pula. Macam tadi Ali tu tengah lapor, dia bagi semua makanan tu. 1001 cerita, banyak ceritanya. Dan kejadian tentang itu, tentang ini, macam-macam kejadian berlaku ya. Bacalah biografi Rasulullah dan para sahabat beliau. Aisyah mau itu juga. Dia dapat 200,000 dinar. Habis dia bagi-bagi yang ketika itu. Semuanya hamba yang bagi kepada setiap. Sampai dia nak buka puasa tak ada apa. Kata hamba tu tadi ada apa tak kamu belikan 1 dirham bawa makan. Kalau kamu ingat aku bagi ya. Aku beli ya. Tapi kamu tak ingat aku lupa. Aku lupa benda dari aku ni. Itu Aisyah, isteri Rasulullah ya. Keyakinan akan kehidupan di alam akhirat menjadikan mereka pemurah. Dia menjadi pemurah. Kita patut jadi orang juga pemurah. Menolong orang yang memerlukan, menjadi super sosialis. Artinya sosialis yang bagi-bagi betul. Perhatian terhadap penderitaan orang lain. Sosialis yang tak ada tara dan bandingannya. Tetapi setelah Al-Quran sudah tidak dibaca, orang dah tak baca Quran, kalau baca pun tak faham.
Surat tidak dibaca dan tidak dipelajari lagi, hanya hanya didengung-dengungkan saja. Dengung-dengung, tapi tak apa arti tak tahu, dan dilagu-lagukan saja. Maka mereka kembali bakhil. Ya, akhir zaman ini bakhil semua. Kerana sudah tipis kepercayaan mereka terhadap Allah. Ya. Okey, akan datang kita akan baca surah Abasa wa Tawalla. Yang sudah bunyi pun. Abasa wa Tawalla. Ini lagi bagus ceritanya, sedap ceritanya. Akan datang kan? Berdepan. Alright, sekian dulu untuk malam ini. Sebelum saya tutup, ada siapa-siapa nak bangkang? Ada siapa-siapa nak bangkang? Alhamdulillah. Tujuh lagi lah. Jadi, mesejnya nak sampaikan, jangan jadi pasir. Jangan terkut, jangan tak kering, jangan tak hidup, masih. Jadi orang yang pemurah, insyaAllah dapat ganjaran di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Baik, ada siapa-siapa nak tanya? Tak ada? Ya. Tadi ada Malaysia ni semua Beri kuat sikit, saya buka, tahu dengar. Malaysia ni macam-macam kes teman. Tapi jin dan manusia itu apa? Tuhan. Jin, kenapa? Jadikan manusia dan jin itu beribadat. Boleh orang manusia itu dapat sebab jin itu dapat sebab. Jin? Ya? Nikmat. Jin ada nikmat, hidup tu nikmat tu. Boleh terbang tu nikmat, tapi jin tak perlu pada makanan, tak perlu pada minuman. Dia tak perlu pada kenderaan. Dia boleh dapat nikmat atau tak dapat nikmat. Malaikat ada nikmat, jin ada nikmat, semua dapat nikmat. Binatang dapat nikmat. Cuma berbeza-beza dalam nikmat manusia dan nikmat jin. Tak sama. Manusia lain nikmatnya, jin lain nikmatnya. Manusia nikmatnya macam-macam. Ada anggota yang 7, jin ada yang anggota dan sebagainya. Ada nikmat betul juga. Lagi macam di surga, ada saya macam surga yang dua, mana manusia surga, jin surga sama lah. dalam surga, jin ada. Jin yang beriman masuk surga. Dapat juga nikmat dia. Nikmat dia tengok keperluan dia lah. Kalau manusia, apa keperluan manusia? Macam tu makan, minum, rumah, kenderaan, itu keperluan manusia. Jin apa keperluan dia? Tengok apa keperluannya. Dapat makan juga, dapat minum juga dan sebagainya. Kalau dia jenis makan jenis minum lah. Ada dapat nikmat juga. Cuma nikmat itu lebih banyak, varietinya lebih hebat lagi. Berbanding dengan dunia ni hanya ada 1% yang kita kerja 1% saja. Sedangkan di syurga besok ada 99% lagi ya. Okey, lagi? Tak ada. Kalau tak ada, sekianlah dulu. Alhamdulillah. Malam ni yang bersuara pahalanya terbayuk. Kerana dia nanya. Nombor 2, Haji Ibrahim, kerana dia jawab. Dia besok 2 kali nanya, dia 2 kali besok balik. Ya, saya nombor 2. Tapi kalau ramai, orang ni nanya, orang ni jawab. 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 Siapa banyak badannya? Yang jawab ke yang nanya? Yang jawab, dia besok balik. Okey, sekian dulu aku qauli hadza wa astaghfirullahal azim. Li wa lakum wa lisairil muslimin wal muslimat wa ya fawzal mustaghfirin wa ya najatat taibin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim.